Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Azman, nombor matriks DB220058. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq Hafizuddin bin Nur Ain, nombor matrik DB220014 dari kumpulan 4 Seksyen 1 Falsafah Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Abu Bakar dari kumpulan 4 kelas Falsafah Pendidikan Seksyen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syairah binti Abdul Rahman, bernombor matrik DB220003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Muhammad Nur dan nama matrik saya ialah DB220090. Dan kumpulan kami mengambil tajuk Pahlawan Dur Said, atau nama sebenar beliau ialah Datuk Abdul Said bin Omar, iaitu penghulu Naning yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabrina bin Nazaruddin, bernombor matrik DB220010. Assalamualaikum, nama saya Anumadia binti Muhammad Rizi, nombor matrik DB220054. Kod khusus bagi subjek ini ialah BBD 10102 Falsafah Pendidikan. Assalamualaikum, saya Nur Syamimi binti Yusof, DB220103 dari kumpulan 4 Seksyen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni Amelia Nazifah binti Arizatifullah, nombor matrik DB220056. Nama saya Ahmad Syarif bin Mat Subri, nombor kad matrik DB220016. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nasrapura. Saya Nurul Akira binti Zulkifli, nombor matrik DB220051 dari kumpulan 4 Seksyen 1. Soalan pertama adalah refleksi soalan topik yang diberikan. Topik ini kami diberi tajuk tokoh pahlawan. Bagi tajuk ini kami memilih pahlawan Naning, iaitu Dur Said. Jadi kami telah membuat satu penyelidikan yang mendalam tentang pahlawan Naning ini. Hal ini kita dapat lihat bahawa nilai kepahlawanan dan kisah teladan masih relevan pada masa kini. Kita boleh kaitkan dengan satu peribahasa, iaitu tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Pertama, refleksi soalan topik yang diberikan. Dalam projek ini kami diberikan topik yang menggalakkan, iaitu tentang tokoh pahlawan, dan topik ini memberi kami peluang untuk menjalankan penyelidikan yang mendalam mengenai sejarah dan sumbangan terutamanya pahlawan Dur Said dalam perjuangan masyarakat Melayu. Selain itu, topik ini menarik perhatian kami kerana kami dapat mengaitkan isu-isu penting seperti perjuangan, keadilan dan juga kebebasan, serta nilai-nilai kepahlawanan yang masih relevan dalam masyarakat hari ini. First, untuk soalan berkaitan topik yang dipilih, kami semua diberikan topik atau tema kepahlawanan. Jadi kumpulan kami memilih Dur Said sebagai projek karya filsofia. Sebab atau tujuan kami memilih Dur Said adalah untuk memberikan lebih pengetahuan tentang siapa, bagaimana dan kenapa Dur Said disebut oleh sejarah negara dalam membela nasib-nasib masyarakat Melayu pada zamannya. Bagi saya penting untuk kita masyarakat Malaysia dalam mengambil tahu setiap pahlawan yang ada di negara supaya kita lebih menghargai setiap darah yang mereka tumpahkan demi menjaga kehormatan negara kita. Untuk refleksi soalan topik yang diberikan, jadi kami memilih cerita berkaitan dengan Dur Said ini kerana kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat kenapa Dur Said ini diangkat sebagai pahlawan yang membela nasib orang-orang Melayu terdahulu. Saya akan mulakan dengan refleksi yang pertama, iaitu refleksi soalan topik yang diberikan. Untuk refleksi ini, kenapa kami memilih pahlawan Dur Said ialah kerana beliau telah memperjuangkan tanah Melayu. Ini kerana Dur Said memiliki sifat berpantang mati sebelum ajal. Sungguh pun berasal daripada golongan yang susah, namun Dur Said sentiasa berusaha untuk memajukan diri, agama dan bangsanya. Jadi kita sebagai bangsa Melayu haruslah memperjuangkan agama dan bangsa kita. Bagi kursus Falsafah Pendidikan, kami para pelajar kursus BPD 10102 telah melaksanakan satu projek berkaitan kursus ini, iaitu karya filosofia. Projek ini menceritakan kisah sumbangan para pahlawan tempatan di tanah Melayu dengan mengaitkan elemen falsafah. Kisah pahlawan tempatan ini kami membuat rakaman melalui video dan kisah penceritaannya dibukukan menjadi manuskrip. Refleksi soalan topik yang diberikan ialah kumpulan kami telah memilih pahlawan Dur Said
kerana beliau adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Malaysia, terutama di wilayah Negeri Sembilan. Jadi, mengapa perkenalan tentang pahlawan Dosai ini ingin kami memperkenalkan? Kerana untuk menjaga, menghormati dan memahami sejarah dan budaya suatu negara atau wilayah. Ini juga dapat membantu atau membentuk pemahaman yang lebih lengkap tentang perjuangan dan pencapaian manusia dalam pengetahuan sejarah yang lebih meluas. Pertama sekali ialah refleksi soalan topik yang diberikan. Kumpulan kami memilih Dor Said sebagai pahlawan kami kerana sikap beliau yang tidak pernah putus asa dalam mempertahankan keadilan. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin masa lampau yang tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan mereka gigih berjuang hingga mencapai suatu kejayaan. Soalan 1. Refleksi yang dapat saya berikan berkaitan dengan projek kami buat adalah dapat memperkembangkan lagi potensi diri dan kerjasama dalam menjayakan karya drama kami. Selain itu, ia dapat melahirkan sikap bertanggungjawab dan disiplin dalam membentuk sesuatu karya filosofia. Satu refleksi yang boleh dibangunkan terhadap karya falsafah mengenai Dosai adalah tentang perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan dalam melawan penjajah. Dosai adalah seorang pemimpin yang gigih dan berani yang tekad dalam keberanian untuk menggerakkan rakyat untuk melawan penindasan. Falsafah tentang Dosai dapat mengingatkan tentang pentingnya semangat perjuangan dan ketabahan dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan. Secara keseluruhan, karya ini memberikan peluang kepada kita untuk merenung nilai-nilai perjuangan, identiti budaya dan revolusi perjuangan Dor Said dalam konteks masa kini. Melalui refleksi, kita dapat mengambil inspirasi dan belajar dari perjuangan Dor Said dalam usaha mencipta masyarakat yang adil dan berkeadilan. Mengenai refleksi tentang topik yang telah diberikan. Refleksi tentang pahlawan yang melibatkan pemikiran yang kritis tentang makna dan peranan setiap ahli dalam memperkuatkan nilai-nilai yang terkait dengan pahlawan. Ia dapat mempengaruhi dan dapat menginspirasikan kepada penonton dengan cara bagaimana pertunjukan dan jalan cerita tersebut dapat membangkitkan semangat dan rasa kagum terhadap karakter setiap pahlawan. Soalan kedua adalah refleksi pengajaran pensyarah. Pengajaran pensyarah kami iaitu Dr. Nursafura binti Muhammad Faiz dalam kursus ini amat membantu dalam projek. Dr. Safura mengajar terlebih dahulu 3 modula dan mempermudahkan dan sekaligus mempermudahkan pemahaman pelajar bagi ketiga-tiga modula ini. Hal ini pelajar dapat menerapkan elemen-elemen falsafah yang perlu diterapkan dalam manuskrip, skrip dan penceritaan drama. Seterusnya tentang refleksi pengajaran pensyarah. Pengajaran pensyarah kami iaitu Dr. Nursafura binti Muhammad Faiz dalam kursus ini amat membantu dalam menjalankan projek ini. Dr. Safura memberi penekanan pada kemahiran penulisan, penyelidikan yang berkualiti dan kepentingan memahami konteks sejarah. Beliau juga memberikan panduan yang jelas mengenai aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan projek yang berkesan. Seterusnya, untuk refleksi pengajaran pensyarah pula, bagi saya, pensyarah telah memberikan satu pembelajaran yang amat mudah difahami dan terperinci. Untuk contoh, Dr. Safura telah membahagikan setiap tajuk dalam subjek kepada 3 modul yang padat dan ringkas. Setiap modul mempunyai 3 tajuk yang saling berkaitan. Untuk kaedah penyampaian pula, bagi saya, pensyarah telah membuatkan satu PDP itu seperti satu perbincangan yang membuatkan saya lebih mudah untuk memahami setiap satu subtopik. Untuk soalan yang seterusnya iaitu refleksi pengajaran pensyarah. Pensyarah kami iaitu Dr. Nursafura binti Muhammad Faiz telah mengajarkan kami kursus BBD 10102 Falsafah Pendidikan. Pada pendapat saya, pensyarah telah memberikan satu pembelajaran yang padat, ringkas dan mudah difahami iaitu dengan membahagikan keseluruhan topik kepada 3 modul. Soalan kedua ialah refleksi pengajaran pensyarah. Untuk refleksi ini, pensyarah telah menyediakan modula atau contoh-contoh drama yang telah dilakukan supaya para pelajar faham bagaimana untuk melakukan projek filosofia. Pensyarah kami yang dihormati iaitu Dr. Nursafura binti Muhammad Faiz
telah mengajarkan kami para pelajar kursus PPD 10102 Falsafah Pendidikan. Beliau mengajar mengenai asas falsafah pendidikan kebangsaan dan bagaimana falsafah ini diterapkan dengan cara yang mudah difahami. Iaitu refleksi pengajaran pensyarah. Bagi kursus ini, Dr. Sofura binti Muhammad Faiz adalah pensyarah bagi program atau kursus kami iaitu Falsafah Pendidikan, kod kursus BBD 10102 dalam seksyen pertama. Pada pendapat saya, pensyarah telah memberikan penyampaian pelajaran yang sangat mudah untuk difahami oleh setiap pelajar. Sebagai contohnya, pensyarah kami telah membuat 3 modula yang terdiri dalam 9 tajuk ataupun topik bagi kursus ini. Jadi, ia amat memudahkan kami untuk memahami subjek ini dengan lebih mudah, pantas dan padat bagi semua pelajar untuk mempelajarinya atau membuat rujukan untuk masa akan datang. Assalamualaikum, saya Nur Syamimi binti Yusof, DB 220103 dari kumpulan 4 Seksyen 1. Pada hari ini, saya ingin mengulaskan tentang 3 soalan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali ialah refleksi soalan topik yang diberikan. Kumpulan kami memilih Dor Said sebagai pahlawan kami kerana sikap beliau yang tidak pernah putus asa dalam mempertahankan keadilan. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin masa lampau yang tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan mereka gigih berjuang hingga mencapai suatu kejayaan. Seterusnya ialah refleksi pengajaran pensyarah. Pensyarah kami iaitu Dr. Nur Sofura binti Muhammad Faiz. Beliau sangat mengambil berat tentang bahasa dan konsep yang digunakan sewaktu pengajaran dijalankan. Selain itu, mewujudkan persitaran pembelajaran di mana pelajar berasa selesa meneroka dan mempersoalkan kepercayaan dan andaian mereka sendiri tentang pendidikan. Beliau juga menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan mempersoalkan pandangan mereka tentang pendidikan. Teknik pengajaran yang mudah difahami dalam menggariskan istilah pemikiran dan prinsip yang berkaitan dalam bidang yang diambil. Hal ini dapat menjelaskan secara rasional tentang apa yang patut difahami serta dititik beratkan dalam falsafah pendidikan. Pertamanya, pengajaran pensyarah tentang subjek falsafah pendidikan sangat memberikan wawasan yang mendalam tentang landasan dan teori-teori dalam pendidikan. Pensyarah memberikan pemahaman yang jelas tentang berbagai pandangan filosofis yang mendasari sistem pendidikan seperti peranan individu, peranan negara dan peranan masyarakat dalam proses pendidikan. Pengajaran ini membantu saya untuk memahami konteks dan latar belakang pemikiran-pemikiran terkemuka dalam bidang pendidikan. Secara keseluruhan, pengajaran pensyarah tentang subjek falsafah pendidikan telah memberikan saya wawasan yang berharga dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan, prinsip dan kontroversi dalam pendidikan. Saya merasa terinspirasi untuk terus mengeksplorasi dan mempelajari lebih lanjut dalam bidang ini serta mengaplikasi pemahaman saya dalam konteks pendidikan di masa depan. Saya akan mengulaskan soalan refleksi pengajaran pensyarah, iaitu Dr. Nur Sofura telah memberikan penjelasan dengan baik berkaitan tujuan pengajaran kepada para pelajar. Beliau berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan perkataan yang mudah untuk fahami. Hal yang demikian, beliau telah menggunakan pendekatan modular dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan cara ini, pelajar akan lebih faham dengan pemahaman yang lebih mendalam. Tiga adalah refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Pada pendapat saya, subjek ini memberikan manfaat kepada saya. Bagi saya yang mengambil kos pendidikan ini, subjek ini telah memberikan saya satu dimensi yang baru tentang pemahaman saya dalam pendidikan. Bagi saya, subjek ini jikalau diterapkan, pasti akan memberikan hikmah dalam kehidupan, sesuai dengan maksud falsafah iaitu cinta akan hikmah. Selain itu juga, yang terakhir adalah refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Pada pendapat saya sendiri, merasakan kursus falsafah pendidikan ini adalah suatu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan memberikan manfaat yang besar dalam pemahaman saya tentang pendidikan secara menyeluruh. Pada awalnya, saya mungkin agak skeptikal dan tidak terlalu memahami mengapa kursus ini perlu dipelajari. Namun, sering berjalannya waktu, saya menyedari bahawa kursus ini memberi saya satu perspektif yang lebih luas mengenai pendidikan dan perkembangan insan. Yang terakhir ialah penerimaan dari kursus falsafah pendidikan pula. Saya dapat mempelajari banyak tentang ilmu berkaitan falsafah dan perkara asas dalam menjadi pelajar atau pendidik yang berprinsip.
Selain itu, kursus falsafah ini juga banyak menekankan tentang bagaimana kita ingin menjadi manusia yang mempunyai nilai jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek yang seimbang dalam memupuk kita supaya lebih bersedia dalam menempuhi setiap cabang pembentukan atau perubahan dalam diri. Untuk soalan yang seterusnya, iaitu refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan ini. Pada pendapat saya, kursus ini penting bagi seseorang pelajar, terutama sekali pelajar yang akan menjadi seorang pendidik atau guru. Ini kerana mereka akan menjadi contoh yang terbaik kepada anak didik mereka dalam melahirkan generasi yang berpengetahuan, berpendidikan dan berintegriti. Soalan ketiga ialah refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Kursus ini sangat penting kerana sebagai seorang pelajar yang mengambil kos pendidikan, kami akan bergelar seorang guru suatu hari nanti dan kami akan berperan sebagai seorang pembimbing kepada anak murid kami. Kami juga memainkan peranan yang besar bagi menghasilkan generasi yang akan datang. Pada pendapat saya, kursus falsafah pendidikan ini sangat penting terutamanya kepada para pelajar yang mengambil kos pendidikan kerana mereka akan bergelar seorang guru satu hari nanti dan mereka akan berperanan sebagai seorang pembimbing kepada anak muridnya. Justru itu, guru memainkan peranan yang besar dalam menghasilkan generasi yang akan datang, iaitu yang berpendidikan, berkemahiran, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia sebagaimana telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi persoalan tentang refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan pula ialah, pendapat saya, kursus ini bertujuan untuk membantu individu atau pelajar yang ingin menjadi seorang pengajar ataupun pendidik bagi memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar, teori dan idea-idea yang mendasari ilmu falsafah pendidikan ini. Bagi memperluaskan lagi ilmu falsafah pendidikan ini dalam kalangan pelajar yang bakal menjadi seorang pendidik. Ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pelajar. Akhir sekali, tentang soalan bagi refleksi penerimaan pelajar kepada kursus pendidikan falsafah. Ianya amat membantu untuk pelajar tanpa mengira aspirasi utama atau kerjaya mereka dengan menerokai prinsip dan nilai asas yang menyokong pendidikan. Pelajar boleh membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan pendidikan dalam masyarakat dan nilai kepercayaan peribadi mereka sendiri. Yang ketiga, refleksi penerimaan pelajar dalam kursus falsafah pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu berdasarkan kemahiran dan nilai murni yang diterapkan semenjak kecil dan di dalam kelas. Hal ini dapat disimpulkan bahawa pelajar perlu melalui proses pembelajaran secara berterusan supaya dapat membantu dalam memperkembangkan dan mempertingkatkan ilmu falsafah pendidikan dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang pelajar yang ingin menjadi guru, memahami falsafah pendidikan adalah sangat penting kerana falsafah pendidikan merangkumi pandangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk asas pendidikan. Antara beberapa pandangan yang relevan mengenai subjek falsafah pendidikan bagi seorang pelajar yang ingin menjadi guru ialah memahami tentang tujuan. Seorang guru perlu memahami tujuan utama pendidikan seperti menyediakan pelajar untuk masa depan, mengembangkan potensi mereka dan membantu mereka menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Dengan memahami tujuan pendidikan, seorang guru dapat mengarahkan praktik dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir saya akan ulaskan iaitu refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Bagi pendapat saya, dengan adanya kursus falsafah pendidikan, saya mempelajari banyak perkara yang baru. Antaranya ialah kami diminta untuk membuat video pahlawan secara berkumpulan. Kumpulan kami telah memilih pahlawan Dul Said. Kami telah mengetahui kepentingan sikap bekerjasama antara ahli kumpulan. Oleh sebab itu, kami dapat berkongsi banyak idea. Saya dapat menerokai perisian-perisian baru bagi menyenangkan tugasan membuat video lakonan pahlawan Dul Said. Itu sahaja perbincangan video refleksi dari setiap ahli kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Ya. Sekian, Terima kasih. terima kasih.